Guys, kisah seram ni adalah rakaman semula tentang cerita adik saya ke alam bunian sebelum ini. Cuma cerita tu terpaksa saya delete disebabkan orang kampung yang berkaitan. Mereka macam tegur saya lah, dia cakap kalau boleh janganlah sebut nama kampung, janganlah macam mentionkan gambar. Jadi di sini saya mohon maaf kepada penduduk kampung dan pekerja-pekerja di tempat berkenaan kerana saya mentionkanlah. Saya bukan nak burukkan mana-mana tempat, lagipun melalui cerita saya pun saya tidak sebut pun ada hantu ke apa kan, cuma kawasan situ saja berubah. Tapi kalau itu macam membuat penduduk kampung tidak selesa, so saya delete. So untuk video kali ini saya ceritakan semula tanpa saya mention lah mana-mana gambar ke tempat ke, ya saya ceritakan semula. So apa cerita yang sampai saya delete? Siapa yang nampak cerita sebelum ni anda tahulah ya, saya sudah cerita. So saya ceritakan semula tanpa mention siapa-siapa, tanpa mention mana-mana tempat. Jadi ceritanya adalah cerita daripada adik saya sendiri. Okey, ketika dia menjalani satu program, program alam sekitar syarikat dia di satu tempat ya di negeri Sabah. Saya tidak mau mention di mana. Jadi untuk pergi ke resort tu mengambil masa lebih kurang setengah jam menaiki bot, dan untuk ke tempat resort tu mengambil masa 10 minit. So di resort tu ada beberapa dom. Dia bukan bilik biasa, dia hanya macam pondok lah, pondok yang hanya letak jaring untuk bermalam. So setiap dom boleh tidur 3 orang, kecuali adik saya, dia hanya seorang saja yang dapat dom untuk 1 orang, dan domnya tu betul-betul berdepan dengan satu tasik. Dia bekas sungai lah, sungai itu sungai mati yang terputus, so dia jadi tasik lah, tasik. Jadi sebelum program malam, adik saya bersiap lah mandi, dan ketika dia mau pergi ke tapak program untuk makan malam dan aktiviti seterusnya, dia terdengar suara orang mengaji. Jadi dia ingat pihak fasilitator lah yang pasangkan mengaji. Mungkin takut apa-apakah kan. Jadi dia dengar lah, dan mengaji tu sangat kuat lah ya suara mengaji tu. Jadi dia pun menujulah ke tempat makan malam dan tapak program, dan dia bertanyakan kepada rakan-rakannya, kamu dengar ke ada suara mengaji? Semua rakan-rakannya cakap tiada kami dengar yang mengaji. Kuat bilang adik saya kan, masakan kamu tidak dengar? Semua tidak dengar. Kemudian dia tanyalah fasilitator di tempat tu, dia cakap, adakah kamu pasang MP3 mengaji ke, music mengaji? Kemudian fasilitator sana cakap, tiada, dengan kami tiada pasang apa-apa. Jadi dia heran, dari mana suara mengaji tu, dia cakap kan. Jadi dia buat dek lah. Jadi malam tu program berjalan seperti biasa, ada aktiviti lah, sehinggalah pukul 11 malam semua balik ke dom masing-masing, termasuklah adik saya. So sebelum tidur, adik saya sempat lagi mandi. Kemudian dia baring ya. Dia tidak kunci lah pintunya. Jadi semasa dia baring tidur, dia belum tidur lagi lah, dia dalam keadaan mamai di antara macam yang mau terlelap gitu kan. Jadi dia nampak ada 6 ekor monyet di luar bilik dia, tengah macam turun-turun dah bergayut. Dan 3 ekor monyet masuk ke dalam dia punya dom. Jadi dia biar saja, dia mau tengok monyet tu, dan 2 ekor monyet tu tengah menyelongkar dia punya beg, dan seekor monyet lagi tengah memandang wajah adik saya. Dia macam pergi dekat. Jadi adik saya, ini peluang ni, aku prank monyet ni. So adik saya terus pergi tangkap monyet tu. Yang monyet-monyet lain terkejut lah, rupa-rupanya tuan tu bangun. Jadi monyet tu lari keluar daripada dom tu, kecuali yang monyet yang ditangkap adik saya itulah. Jadi monyet tu macam merayu lah untuk dilepaskan, tapi adik saya genggam sekuat-kuatnya. Dan timbul perasaan kesian adik saya, dan dia tengok macam betul-betul nampak macam anaknya, sebab adik saya ni ada anak kecil lah. Jadi niat adik saya untuk lepaskan monyet tu. Jadi sebelum dia lepaskan monyet tu, dia cium dahi monyet tu, dan guys, monyet tu bertukar menjadi seorang kanak-kanak. Adik saya terkejut. Dia cakap kan, macam mana boleh bertukar ni, macam mana boleh transform kepada kanak-kanak? Jadi kanak-kanak tu
terus meminta maaf dan merayu untuk dilepaskan. Dia cakap, "Pakcik, minta maaf pakcik," katanya. "Kami datang ni mau ambil barang kecil untuk kami jadikan mainan." Jadi adik saya tanya, "Macam mana kau boleh berubah jadi budak-budak?" Katanya, "Tadi kau monyet." Kemudian budak tu cakap katanya, "Sebenarnya kami tadi tu hanya menyamar jadi monyet." Dia cakap, "Kan, kami ni sebenarnya mau cari barang-barang yang boleh dijadikan mainan kami. Kalau pakcik tidak percaya, ikutlah kami." Dia cakap kan. So adik saya pun tanpa berfikir panjang, dia ikutlah yang monyet yang bertukar jadi budak tadi itu. Jadi budak tu pun bawa adik saya ke satu tempat untuk tempat mereka simpan mainan lah. Dan masa adik saya jejak turun daripada dom tu, dia ada jejak tanah saja, keadaan bertukar menjadi sebuah bandar yang besar, mewah dan sangat moden. Adik saya terkejut, bukan hutan kah di sini kan? Dia cakap, tapi tiba-tiba menjadi suasana seperti bandar yang mewah. Dan budak-budak yang tadi tu bagi tahu, "Pakcik, inilah mainan kami." Dan adik saya nampak lah, dia cakap, "Jadi pakcik kaya pulang dah dulu pakcik. Kalau pakcik mau pulang, pakcik pulang saja semula ke dom pakcik. Kalau pakcik mau jalan-jalan di bandar ni pun boleh." So budak-budak tu pun pergi. Jadi adik saya pergi meronda-ronda di kawasan bandar. Dia kagum dengan jalan raya yang cantik. Biasanya jalan raya Sabah ni berlubang-lubang, tapi jalan raya di kawasan tu memang sangat cantik. Dan dia cakap di kawasan tu seperti bandar biasa. Ya, ada kedai elektrik, ada restoran, dan sempat lagi adik saya menumpang tandas di sebuah restoran. Dia mau tengok kan macam suasananya lain. Dan tapi yang pelik, orang-orang di situ semua memandang adik saya dengan macam pelik. Dia cakap, mungkin orang rasakan dia ni manusia kebuniannya, begitulah kali kan. Dan adik saya sempat tumpang tandas dan kemudian jalan-jalan lagi di sekitar bandar tu. Dan dia ternampak orang tengah siram bunga. Dan dia tegur lagi, bos. Dan orang siram bunga tu pun macam yang memandang dia selain macam. Jadi adik saya heran lah, terkejut nampak benda tu. Dan dia pelik, dia tidak terjumpa seorang perempuan pun di kawasan berkenaan. Dan akhirnya adik saya balik semula ke bilik dia. Dan bila dia pusing semula ke belakang, bandar yang dia nampak tadi bertukar menjadi hutan semula. So adik saya terkejut, bilangnya, adakah aku mimpi ataupun memang realiti dia nampak? Jadi dia macam bingung, blur. Jadi adik saya masuk semua ke bilik, dia kunci dan terus sambung tidur. Dan masih dalam persoalannya, apa yang dia nampak? Adakah benar-benar dia nampak tu alam bunian ataupun mimpi?